Kamilah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang dikasihi yang berhormat Haji Taqiyuddin Hasan, Esko Kerajaan Negeri Kelantan, yang berhormat Tuan Haji Zulkifli Mama, Setiausaha Perhubungan PAS Negeri, yang berbahagia Tuan Haji Fauzi Mat, YDP MPKB, pimpinan-pimpinan, ahli jawatan kuasa Majlis Nganjur, orang-orang muda, muslimin dan muslimat, sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada petang ini dalam kemah besar ni. Mudah-mudahan apa yang kita anjurkan ataupun kita berlelah payah pada petang ini, ataupun kita hadir saja pada petang ini, akan mendapat keberkatan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masuk hari ke berapa puasa? 16. Apa? Berapa dah? 4. Siapa bilang tu? Baik. Ramadan, bila kita puasa sehari, dia akan tinggal 29. Masuk 2 hari, dia akan tinggal 28. Walhasil ni puasa makin sikit, bukan makin banyak. Puasa sudah makin sedikit. Hari ni hari ke-4 dah puasa. Daripada Perlis sampai ke Johor Bahru, sampai ke Sarawak, habis puasa belaka. Dan yang kita nak, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kita nak, janji Allah, kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tak kira puasa kita pahala sikit ke pahala banyak, hak tu bukan tugas kita. Tapi kita nak menjadi orang yang bertakwa. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, kam min sa'imin laisa lahu min siyamin illa ju' wal 'atash, atau kama qala, ramai di kalangan umatku yang berpuasa, tapi tidak ada daripada puasanya melainkan didapat lalik pera, dahaga, lapar dan dahaga. Boleh lapar, boleh dahaga. Hak ni yang kita tak mahu. Dan ni lapar lah ni. Lapar tak? Tapi tak mahu lapar saja. No, apa yang Allah janjikan bagi orang yang lapar, benda hak Tuhan sipang bagi orang dahaga di akhirat nanti. Ada orang tu dia kata, kita dak lapar kita. Puasa dak lapar sikit kita. Komang, aku lapar darah kata. Aku dak lapar sikit. Dia buat cakap order gitu. Tujuan puasa ni supaya kita berasa lapar. Bila dak berasa lapar, dak capai hikmah puasa. Dia kata mana? Kawan dia kata mu wali ko. Hak tu kata pula mu martabat tinggi memang dak lapar. Jadi dia berasa hebat dak lapar. Sedangkan Allah suruh lapar. Puasa ni suruh lapar. Terawih kediang, witir kediang, suruh lapar. Hak tu hikmah nombor 1 puasa. Bapa nak suruh lapar supaya kita berasa apa yang orang susah rasa. Dah mu dak lapar, alik awal.
Dia tak. Kita salah benda. Dia tak lapor nak buat lain. Ada salah. Sebab apa kita tak lapor? Dan kan sahabat dia puasa lapor. Sebab kita sahur dok macam Nabi sahur. Nabi sahur sekeping roti, cicah air bola mulut, habis. Kema sutir bola mulut, minum air setegak, habis. Kita nasi ni macam orang bela polong. Lapar menyandar. Menyandar. Lepas tu kalau jahur gitu 3 hari tahan. Betul tak? Jadi tak ada rasa lapar. Pasal apa? Nyahur banyak. Dah buka sekerak bank dah berah. Ni masalah. Jadi dah berasa lapar bukan hebat. Nak. Bila betul puasa kita, dia akan berasa lapar. Tujuan berasa lapar, orang lain yang susah, ginilah lapar. Kita lapar setahun sekali. Takut masuk neraka je. Orang susah lapar bukan setahun sekali. Setiap hari. Di Indonesia tidur dalam tong sampah. Di Filipina, mak Islam. Tong sampah tu dia buat rumah. Nak, kutip makanan lori-lori yang jatuh tu. Kalau lori sampah, kutip pula. Air kotak orang buang belakang-belakang hotel tu, dia koyok kotak tu, dia ambil air lebih. Ipung balik, adik rumah minum. Susah. Nak, payah nak boleh makanan. Jadi bila tujuan Allah suruh kita puasa, supaya kita berasa lapar. Bila ada berasa lapar dengan dahaga, ginilah orang susah lapar. Aku lapar, petang garang kenyang. Orang susah, tak kenyang. Nak cari makanan pun payah. Setiap hari gini, bila kita berasa lapar, sedang kita hadirkan rasa susah, seperti orang fakir susah, maka marilah rasa bersyukur dengan nikmat yang ada. Marilah berasa kasihan belah pada orang lain. Nampak? Sebab kalau tak berasa lapar, tak berasa kasihan belah pada orang lain. Batu tujuan suruh puasa. Nampak? Tu tujuan ni kenyang semua. Jadi tak usah katalah hebat. Dok lapar bukan hebat. Macam orang nyahu kok. Dia kata mu nyawak malam. Aku nyahu mo. Banyak kok makan, banyak kok dalam sepinggang gitu ah. Aku dak main nyau-nyau, aku tahan dia ingat dia hebat. Padahal bodoh. Nabi kata tasaharu fa inna fis sahur barakah. Hendaklah kamu makan sahur. Biar mu gagah pun, biar mu hebat pun. Kerana makan sahur berkat. Dia duk main, duk makan sahur tahan hebat. La ilaha illallah. Macam budak-budak. Ni masalah. Jadi bila kita ada ilmu, kita jadi orang tua selalu. Nampak? Biar kita budak je pun. Dengan ilmu kita jadi orang tua. Lepas tu kata pepatah Arab, asyakhu bil ilmi tiflung. Orang tua tak ada ilmu, budak cek. Dia kira budak-budak. Orang tua dah tak ada ilmu, budak-budak. Dalil semayang jemaah. Nampak? 70 hama tapi baca Quran siratal labi. Duduk belakang. Dah dia duduk depan jadi imam, cucu dia. Berapa lama? 7 tahun. Nampak? Asy-syaikhu bil ilmi tiflung. Orang tua tak ada ilmu, duduk belakang, budak-budak. Budak cek duduk depan 7 tahun jadi imam. Malah dia rokok, yo-yo jatuh gelolek. Pasal apa? Dari segi kewatakan dia budak, tapi di sisi Allah Taala dia syaikhun, dia orang dewasa dengan ilmu yang dia ada. Betul lah. Puasa ni macam-macam kalau kita tengok orang cakap menunjukkan orang ni bodoh orangnya. Hari tu duduk baloh apa benda ni raya. Orang ni kata sunat pakai baju raya, orang ni kata tak sunat, budak-budak je. Jadi baloh. Pergi dengar tak apa. Orang tok guru habis pak duduk mengajar. Dak ai duduk bahar kedai kopi gitu. Apa ngongek kedai-kedai orang. Pakai baju hari raya ni sunat. Mu orang kaya ke, mu orang miskin ke, mu budak-budak ke, mu tua dah ke, sunat. Bukan mahal. Baju baru. Faham? Beli baju baru untuk buat pakai hari raya sunat. Nampak? Tanda kita gembira dengan hari raya. Dia buat cakap aku dak main baju-baju raya macam budak cek mu main baju raya. Tengok. Lepas tu kalau hidup dia orang tak tahu.
Duduk dia. Oh, orang ni orang mana? Dia pun cakap, "Cih, bodoh lah gitu." Nah, pasal apa? Diri kata baju gaya untuk budak-budak. Padahal Rasulullah pakai baju gaya. Sahabat pakai baju gaya. Faham? Baru kita tahu. Baik. Hari ni petang ni kita beri pon orang-orang muda. Kita tengok. Siapa di Pala Kupang Keriang tu ada dah gambar. Kata celaka. Ni buah gambar aku dah sekarang. Macam nak calon wakil rakyat kan. Jujur-jujur atas batang api kan. Tak apalah. Orang-orang muda. Tapi alhamdulillah. Daripada cerita zaman Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun, kita tak mau tidur dah kita ni. Kita bangun dah. Zaman Ashabul Kahfi dia tidur. Bapa dia tidur? Kerana Allah nak tunjuk kepada dia kebesaran Allah Ta'ala. Kita tak mau tidur dah. Kerana kita tidur kali ni pakai tak bangun. Tadi tak ada masa dah kita nak tidur. Melainkan kita kena bersama-sama untuk membantu agama Allah di mana saja kita ada. Tak ada kira di mana-mana. Dah kalau orang muda-muda dalam cerita Ashabul Kahfi yang diceritakan oleh Ustaz tadi. Orang muda-muda nak ke imam. Orang tua-tua tak boleh ke imam. Ini daripada kita pergi Johor tu orang muda-muda. Kuliah di Masjid Pasir Gudang. Besar masjid ni. Kawasan tu kawasan elit dekat Bukit Layang-Layang. Bukit besar tu kan. Orang muda-muda 90%. Mari dengan motor macam-macam. Orang tua-tua balik awal. Ramai. Ini masalah. Kalau dia Terengganu, kalau kata pilihan raya. Kalau kata kawasan bandar, ngundi, sedap memandang. Gua ni kamu, menang. Gua ni kamu, sini gua ni menang. Ambil kawasan orang tua, balik awal. Masalah saat ni lah, 200 hiyai tak kisah kan dah orang tua. Kalau Terengganu. Mari sama dengar, mari sama dengar, mari sama dengar. Dah tak mari terus. Kata gua mana Mak Haji? Lama tak mari kuliah usrah. Orang buat tazkirah, tak hari. Tak hari, tak ada mari, tak boleh 200 hiyai. Gitu ambil beroza kali kampus senang. Nampak hidup awak mahal ke petrol. Kerana 200 hiyai ni 30 sen sehari saja dia sanggup jahil siapa ke lubang kubur. Padahal orang nak ajar dia agama. Dia sanggup boleh 200 hiyai dia jahil siapa ke masuk dalam lubang kubur. Tapi orang muda-muda alhamdulillah. Bersama dengan ulama-ulama. Baik. Supaya kamu menjadi orang yang takwa. Kita nak jadi orang takwa walaupun muka kita tak sabar sikit haram muka orang takwa. Ke gua ni? Macam syurga juga. Apa sini? Ada tiket masuk syurga. Cik bangun nak tengok. Tak ada. Tak layak. Aku kau tak layak. Tapi kita nak kat syurga Allah. Walaupun kita tak sabar muka kita ni orang takwa, kita nak juga golongan muttaqun. Allah matikan kita sebagai orang takwa. Allah bangkitkan kita dalam kalangan orang-orang yang takwa. Kerana orang yang takwa sajalah orang yang takut kepada Allah dan dapat balasan Allah. Zalika liman khasyiya rabbah. Balasan yang sempurna. Itulah keredaan Allah di akhirat nanti bagi mereka yang Tuhan akan Tuhan mereka itu mereka sangat takut. Orang tua tak takut, orang muda-muda pula ni takut. Kita tengok pondok ada umur baru 9 tahun, 10 tahun. Orang dak bang subuh tu siap dah dengan jubah dengan serban putih dengan apa benda kitab tu tangan sebeh duduk tangan. Toki pukul 8 dak angung ni. Hak tua. Budak-budak kita tengok orang muda. Jadi kita nak dengan puasa kita ni Allah letakkan kita walaupun tidak munasabah dengan rahmat Allah kita dapat berjaya di tarbiyah menjadi la'allakum tattaqun. Kamu menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Dah takut kepada siapa saja. Jangan takut. Takut makhluk, takut atu, takut trafik, takut JPJ, macam-macam takut. Jangan takut kepada sesiapa saja melainkan Allah.
Sekarang ni apa yang kita makhluk tak takut kita? Sebab kita tak takut ke Khalik. Lepas tu makhluk tak takut kita. Nah, kita tak takut Tuhan. Maka makhluk tak takut kita. Orang yang takut ke Tuhan, makhluk takut ke dia. Nah, kita payah. Dah kata bulan puasa, dia tak puasa. Bulan puasa dah, tidak puasa lagi. Kalau umur 20 mana Sabah hari, budak-budak muda kaki hanya 80, 70 umur. Tak ada hang. Benda ni kerana tak ada takwa. Sebab tu dua perkara yang paling penting yang kita nak. Yang pertama asas kita iman, yang kedua takwa. Ada dua bab ni pakar beres. Dengan iman, orang ini tidak akan kekal dalam neraka. Dengan takwa, tidak akan masuk neraka langsung. Nah, ada iman tak ada takwa, masuk neraka. Walaupun akhirnya masuk syurga. Tapi kalau ada sutir lagi, iman dengan takwa, maka tidak akan masuk ke dalam neraka Allah. Wal-iyazabillah. Bila kita buka puasa, bila kita ikut sunnah, maka jadilah puasa kita ni turun rahmat yang begitu banyak dan keampunan. Di antaranya, iaitulah kita buka sebagaimana kita puasa. Kita puasa sekiranya hari je. Bukan sehari semalam. Daripada pukul 7 pagi, 7 petang. 6 pagi, 6 petang. 12 jam. Nah, 12 jam. Takkan kita makan sampai semeja penuh. Nah, dakar Rasulullah buka dengan kema 2 teh. Sahabat buka dengan roti sekeping. Nah, jadi kita bila dah ikut, betul dah puasa. Tapi gaji tu sikit. Gaji kita boleh sikit. Nah, dan gaji sikit nak joli tak apa sedap. Lambat selih sikit, habis lalu modal. Dah pahala sikit puasa. Nah, pergi petang-petang pula buat benda-benda yang kadang-kadang habis pahala puasa kita. Nah, batu ulama-ulama Tok Tugu duduk mengajar, dia kata mu kena puasa 7 anggota. Mata puasa, telinga puasa, lidah puasa, perut puasa, tangan puasa, kaki puasa, kemaluanmu puasa. Kita puasa perut tak makan, tak minum. Mata tengok haram, telinga dengar orang ngupak, tangan pegang benda haram, kaki melakau tempat yang haram. Jadi menang satu menang ke galau? Main bola, tandingan bola, division 70. Main kena 6-1. Jadi dia lepas 6 teh, dia dah balas sutir. Sutir pun bukan kepolang dia tendang. Nak shoot go sendiri. 6-1. Bila habis 90 minit, dia tak lari. Dia tak lari. Congok-congok depan go. Dia pergi kata, mana dah lari lagi? Bukan penalti. Dia pergi kata penalti tok pun. Penalti ni 6 sama. Penalti 7 sama. 1 sama, 2 sama baru penalti. Nah, dia tunggu lagi pasal kena dah. Kita puasa, perut je puasa 1 kita dapat. Mata tak puasa, tangan tak puasa, kaki tak puasa, telinga tak puasa, 6-1. Lah macam mana? Laitalahu min siyamihil ju' wal 'atash. Tak ada pahala puasa, mereka boleh lapar dengan dahaga. Waktu kita tak bohong. Dah petang-petang mentara buka lah. Layang dulu. Fikir barat. Fikir barat lelaki boleh tahan. Adik wani. Nak cari, nak buang pahala. Tak boleh sekian dah. Dengar fikir barat puang ada apa-apa. Petai, hujan turun lebat. Lagu pacak. Habis terus, tinggal 10% pahala. 9% padang dengar lagu. Nampak? Padang dengar lagu. Hak bagian kerajaan pun satu hal kok. Dia tahu dah bulan puasa. Ada buat program bulan puasa tu, ada joget juga. Ada menyanyi juga.
Cuma lebar sikit dia kata, kalau hak tengah malam tu kita berhenti awal. Konong-konong. Ni malaung. Lah kita hormat kita, kakak kita jenis dak dubik luar. Jadi minta hadirin masuk ke depan kerana ramai lagi di luar nak masuk. Boleh tak kesak rapat sikit? Ada lebih kurang 10,000 lagi di luar. Apa. Rapat. Rapat. Kita buka awal tak apa. Dan duduklah kemah ni. Maka hikmah yang paling penting la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang takut kepada Allah. Bila kita takut kepada Allah, maka tak ada orang akan boleh kecek kita. Buat marilah siapa-siapa dia tak boleh kecek kita kerana kita tak takut pada siapa-siapa. Bukan tak takut ni duduk tengah lain putih, lari lalu pun duduk tengah tu. Mana mu tak lari? Tak takut tu bukan takwa. Tu bengong dia panggil. Duduk tengah tu. Maknanya ada persempadanan. Kita takut pada makhluk, jangan lebih-lebih. Kita takut kepada tindakan-tindakan pihak berkuasa, tengok-tengok keadaan dia ada sempadan. Tapi kita takut kepada Allah mutlak. Maka Allah nak suruh kita jadi takut kepada dia. Sebulan dalam setahun dia tarbiyah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nampak gaya umat-umat dulu berpuasa juga. Sebab itulah dalam kitab-kitab fiqh tak boleh kita jual nasi pada orang kafir dia nak makan nasi tengah hari. Melainkan orang kafir tu kalau dia masuk Islam dia boleh makan. Tu jaga. Ni buka kedai nasi. Temu jual nasi ke orang tiap hari. Tak, aku jual ke kafir. Tak boleh. Saniyah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga ke atas umat sebelum kamu. Jadi ulama kata kalau orang puan kafir hak haid, perempuan haid yang boleh makan bulan Ramadan pasal dia haid, Allah larang dia puasa. Dia orang kafir dan dia beli makanan baru boleh jual ke dia. Atau budak orang kafir, atau orang kafir tu orang yang sakit yang boleh buka puasa kalau dia Islam, atau orang kafir tu yang dalam musafir. Banyak sangat jenis jual pada orang kafir. Kita duduk fahamnya bila kita tak boleh makan, boleh pergi makan ke orang kafir. Tu yang berlaku tu di Pelda. Tok Imam tembok bewak jatuh, Tok Bilal gerik. Timbang jual keling. Bagi 30 ya seorang. Bewak berapa sekilo ni? Tak dia jual. Kita pun tak tahu juga. Molek-molek ada padahal barang tu barang haram dah. Bila barang tu haram, harga haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama samana. Allah Taala bila dia mengharamkan suatu benda, dia haramkan harganya tu. Jadi bila orang kafir kita nak tuang arak ke dia tak boleh. Kita nak uji dia minum arak tak boleh. Munak minum arak boleh diri ya. Faham? Jangan main ra'i gitu. Kita dah apa? Kalau ngai boleh labi, dia wi ke jerang dia. Jerang dia buat singgah bedah. Orang budak. Tak boleh. Pasal apa? Allah haramkan manusia walau kafir sekalipun makan benda-benda yang kotor-kotor. Ya ayuhan nas kulu min thayyibati ma razaqnakum. Faham? Wahai orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan apa yang kami jadikan benda tu bersih. Kalau kotor tak boleh. Jadi pok-pok Yahudi Nasara ni, dia daripada dulu sampai sekarang dia kira nak pindah agama. Bila apa benda ni tak larat, dia pindah agama. Tak larat nak buat, dia pindah agama. Jadi yang kita nak cerita ni, kita ni Melayu. Ada Quran, tapi tak ikut Quran. Ni banyak ni dalam internet timbul golongan-golongan baru yang dia pakai nama Islam tapi dia tak percaya pada Islam. Tak percaya ke Tuhan, tak percaya ke Nabi. Di sebelah barat ni pula orang-orang yang hebat-hebat, orang Kristian, Yahudi masuk Islam, convert. Ini masalah. Kita ni masuk Kristian. Tapi kita buat kajian hak murtad,
Hak jadi tak percaya agama, tak ada hak cerdik-cerdik. Bodoh-bodoh belaka. Budak hak tak sihat, masalah pelacur, jadi bosnya, akhirnya masuk kecil. Hak bosnya ada. Hak jengkeleng. Hak rosak akal. Hak lawan ibu bapa apa semua. Hak tak hormat orang tua. Akhirnya jadi etis, tak percaya agama. Hak cerdik-cerdik, hak wataknya baik, tak ada. Jadi murtad jadi pun tak ada. Dah hak belah barat pula, orang kafir, orang-orang hebat-hebat, orang ternama, orang ada nama dalam dunia. Tak masuk Islam. Pengkaji, ahli sains, pakar fizik, pakar kimia, bintang filem, hak main bola keranjang tu, sekali main 40 bilion. Bayar kontrak setahun 40 juta. Seorang pelakon tu kita lupa nama, sekali dia berlakon 56 juta US kena bayar ke dia. Mahal pada cicing kau semua. 56 juta US kena bayar. Masuk Islam. Melihat dia semayang tunjuk gambar pakai nama Islam. Ada helikopter rumah 2 hotel. Rumah ada helikopter. Kita kata labi tak mayang dah. Ini masalah. Baik. Maka puasalah kita. Kenapa? Nak dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok dalam TV, bukan kata puasa lah ni. Program raya kat gigi siap dah ni. Program raya kat gigi 6 malam. Raya pertama sampai raya 6. Nak malam nyanyi. Ni tengah duduk berlatih dah ni. Hak siap dah. Ni kata punah dengan sebab tangan-tangan fasik manusia. Punah dengan sebab tangan-tangan jahat manusia. Kerja dia buat program-program supaya rakyat suka tengok. Bila tengok lalat, bila tengok lara. Tak dah nak buat benda-benda yang agama suruh. Kerja dia duk sedia program tu. Waktu dia pegawai-pegawai daripada syarikat-syarikat televisi swasta ni, dia atau ke Jerman, atau ke Mexico, atau ke Sepanyol, atau ke Amerika, atau ke UK. Supaya tengok program-program hak belah nu, balik buat attack belah kita. Waktu di belawang macam-macam program reality. Hak joget ni, hak tua pula ni dia buat. Tandingan nyanyi. Apa benda ni tajuk dia? Kilawang Mas. Hak bagian nak masuk kubur. Kau siap ke batu esang dah? Boleh tanding nyanyi lagi. Ni masalah. Dulu kita pernah minta lah 1 bulan 1 kali slot fardu ain. Tak mau sebut politik dalam TV. Dia tidak boleh, bahaya pada orang muda-muda. Aduh. Kalau fardu ain bahaya pada orang muda-muda. Hak tak bahaya Syahrukh Khan. 3 jam joget dalam bola air, masuk tatak ke tapi, terjun dalam got lembu pula. Kalau hak mengajar, tak boleh. Ini masalah. Sebab tu lari ni, 7 pemuda ni, lari duduk dalam gua. Tak mau bunuh. Kita lari juga, lari kat dia. Bahaviti. Ashabul Kahfi lari daripada kerajaan yang sesat. Kita lari hidup kat kerajaan yang sesat. Dia duduk tepek dengan dia, cari piti. Tok Imam, Tok Bilal, Ustaz-Ustaz, Pak Qori ngaji belagu. Budak-budak muda lari daripada dia, tak mau ikut dia. Ni hak ada ilmu, ngaji Mesir hak balik sebang kitab. Boleh ada, dia tolak kepala dia kau. Cari seng. Ulama muda 40 penyambung, macam-macam peseng. Ni yang berlaku sekarang. Padahal dah mu ada tasawuf kata kitab banyak, mu balik sutir je kitab. Padahal dah. Dengan bismillah sutir je. Tidak akan tunduk lagi kepada orang yang tak mau tunduk kepada kerajaan Allah. Dengan bismillah. Ni wak balik kitab 8 tong. Setong sore meja ni. Beli di Mesir, Kahirah. Makrok kitab. Tak pakai setarang. Molek-molek ada. Bersama dengan golongan-golongan yang menentang ulama-ulama dan tuk-tuk guru. Ni yang kata akhir zaman Nabi kata, orang-orang jahil menyokong Islam. Orang cerdik sokong tahu. Tapi ada baik tu bulan puasa kata kat orang. Kan? Tak kata ke siapa-siapa. Kata ke golongan yang Allah kata dalam Quran, yang Nabi cela dalam hadis-hadis. Kita tak sebut nama.
Ini keadaan yang menjadi satu realiti zaman sekarang. Orang muda-muda. Sebab itulah kita kena ambil masa muda kita ni dengan sepenuh-penuhnya. Dengan sempurna-sempurnanya. Nah, sebab masa muda ni gagah belaka kita. Gagah belaka. Tangan gagah, kaki gagah, telinga, mata gagah. Nak cakap gagah, berlari tak usah kira. Dulu kita berlari 100 meter lah sekolah-sekolah. Masa zaman remaja. Lain ni tak tua, dipanggil zaman muda lah ni. Dulu zaman remaja. Tak ingat berapa rekod. Slow sikit pada Ben Johnson. Lebih kurang 13 saat. 13 saat. Tak? Rekod Malaysia 10 saat. Rekod dunia 9 saat tak? Ha. Kita lari dulu 13 saat. Masa umur 15 tahun. Oh laju. 13 saat laju dah apa? Nah, macam orang dakar nerak kerja. Nah, kalau 13 saat. Learning Allah Rabbi tak tahu ah. Nah, pergi amanya setengah minit. 100 meter. Sebab apa? Sebab bila tua habis. Bila umur lanjut, habis lanjut. Dia suka. Tak mata lanjut, telinga lanjut, pendengaran, penglihatan, kaki kita. Dulu berlari gagah, lah ni kau tak gagah. Dulu kita jalan jauh, lah ni jalan tak jauh. Nah. Tu kita lah kena pekak ayah, pekak toki, pekak 70, 80. Daripada luar rumah nak masuk dapur 3 kali seduk. 3 kali seduk. Dah lepas nyawa. Nah, jadi bab tu orang muda jangan dipisah. Orang Yahudi Nasrani musuh Islam. Dia tahu. Orang muda ni kalau dekat dengan ulama-ulama, gagah Islam. Jadi dia buat supaya jauh daripada majlis-majlis ulama. Lepas tu dia buat program-program. Dia buat hiburan, dia buat buah musim, dia buat joget, dia buat TV cerita sedap. Nah, supaya pecah dua. Pecah dua. Nah, kalau mari dengar pun, padang dah. Go kedok. Padahal duduk kat dengar dah. Hati duduk stadium lagi. Nah, jadi tarik. Ambil masa ulama' duduk mengajar. Masa itulah buat program-program dalam TV. Supaya budak-budak duduk ngadak televisi. Nah, tengok. Tengok rumah kita. Tengok tok kita. Tengok mak kita, mak dara kita. Nah, dan semayang garik. Nah, apa tu tak ada apa-apa. Drama minggu ini. Daripada tok kita muda, anak dara, sampai ni kita tengok muka tok kita, makan nasi, tubik balik nasi. Mutah tengok muka. Nah, duk ngadak lagi, habis gitu je. Habis gitu je. Jadi orang muda-muda, gunalah masa muda learning. Mata kita cerah. Cakap pun sedap. Tepik pun maknanya kuat. Nah, dah tua tepik, tak usah kata cakap, tepik tak dengar dah. Orang tua tak tua. Apa benda? Orang tua? Benda tak tua? Nafsu tak tua. Tubuh tua. Kita ni, tubuh ni kediam. Nafsu dulu. Roh kita dulu. Bila siap kita duduk dalam perut mak kita 120 hari 4 bulan, buat mari nafsu ni tak ubah roh. Nafsu kita tak ada hari jadi. Berapa juta tahun pun tak tahu. Ada hari jadi, hari lahir ni tubuh kita. Sebab tu nafsu tak tua. Nampak? Tak tua dia. Orang tua ni nak biti. Orang nak lagi. Tengok tok kita umur 65 duduk berebut cicing lagi. Dah tangan ni tu macam kayu kering. Nampak? Dah sabar pakai cicing. Nak lagi. Nah, toki tua dah. Berapa toki umur? 78. Gigi tinggal seputung. Tu pun bola kocek. Gigi. Nak cakap pak baru masuk gigi. Tua dah 79, 78, 83. Lambat tengok cermin ni. Sikap. Nampak? Ni boleh tak ada atas ni, tepi ni saja. Nak jangok lagi. Dia kata, nafsu tu nafsu. Dia tak tua dia. Tak tua. Beleping tika pun, dia tetap muda. Waktu tu tengoklah dalam program-program, ada satu program tu dia buat nyanyi.
panggil penyanyi-penyanyi lama. Lepas tu penonton-penonton dia kena golongan warga mah. Dan warga mah ni pakat bangun joget ramai-ramai laki bini. Nampak? Mana tua dah. Gitu kejadian. Dah. Allah Rabbi. Benda nak jadi pun kita tak tahu. Nak situ. Lepas tu orang muda-muda alhamdulillah. Neh. Orang muda-muda gagah, kemah, neh. Kita tengok di Terengganu alhamdulillah. Hak kita lemah orang-orang tua. Payah, nak tegur payah. Dia kata dia makan garang dulu. Dia temu tak beranak lagi aku main politik dah. Jadi payah. Ada orang tua dia jawab gitu. Kita khabar dia pak cik ini gini tahun ni buat gini ya pula. Mu tak beranak aku kapal layar dah. Dia panggil tak kapal layar ni. Neh. Tak ada kira tua muda kita nak kebenaran. Batu jenis mentaliti Melayu ni dia banyak sangat benda yang pakai anak beranak. Sama dengan jahiliah Arab ni. Jahiliah Arab itu dia main wah anak beranak. Kita ni wah anak beranak ni tolak agama. Tak usah kata tolak hudu. Hak kita sendiri ni. Nak hak duk nak ke Islam dah ni kadang-kadang pakai juga buah anak beranak tolak hukum agama. Tengok ada kematian ke, ada nak nikah ke apa ke, hukum syarak tu kemas tau. Ada seorang ngaji pondok dia kata tak boleh buat gini, kena buat gini. Dia tak pakai lagi. Biar serbang besar baku deriang pun, dia tak pakai. Dia tanya Mak Long. Tanya Pak Long. Dah mana Pak Long? Ni budak-budak kata tak boleh buat ai. Pakai apa budak-budak? Jadi orang pakai budak ke pakai Pak Long? Pakai Pak Long hanya Allah kata dalam Quran, walau kanu abahum au abna'ahum, walau pakmu, walau anakmu, tak boleh ikut. Bila canggah dengan agama. Mentaliti cara berfikir lepas ni, kita kena tohuk buang dalam laut. Bukan kita tak hormat anak beranak kita. Tapi agama datang, anak beranak nombor 10. Banyak penyelewengan. Berlaku benda-benda lagu ni sebab kita tak faham agama. Kadang-kadang nak nikah apa jadi payah. Nak nikah mak kenal dah, ayah kenal dah dengan jatang ni. Tapi mak dara pula tak kenal, tak jadi. Ni ambil dua mana nak tanya pak dara mak dara pula. Macam ke Cina ni. Mak ayah tu wali. Kenal dah ke hak jatang ni. Nak pergi nikah dengan anak dia hak Cina ni. Tapi belah padik beradik ayah pula. Faham? Orang duduk pasir putih mak dara tak kenang. Orang duduk bacuk pula pak dara tak kenang juga. Tak jadi menikah. Jadi bodoh ke cerdik gitu. Padahal ayah tu lah. Tapi dah pakai anak beranak punya pasal. Kadang-kadang benda haram. Orang kata haram. Mak long kata tak apa. Mak long kata tak apa. Mak long mandi junuk tak kata. Tapi dah oleh kerana dia buah mak long, orang pakai dia. Atas dia orang tua. Dia orang nak buat dia orang tanya dia. Orang nak bewah nak bulan nak apa orang tanya dia. Tu tak apa nak bulan ni hukum syarak. Ada berlaku bila sipang orang mati, dia pergi ambil tali orang mati. Buat ikat tu. Padahal ulama kata boleh ambil tali mayat tu. Tapi syaratnya tali tu pinjam hak orang. Boleh ambil semula atau balik tuang dia. Ni tali hak siap kain kapang. Ikat di mayat tu, tak boleh ambil. Jadi ada hak dengar seorang. Dengar orang ngajar kata tak boleh ambil tali ni. Budak-budak tak apa ngaji 2 hari cakap banyak. Tak kata apa. Pasal orang tua-tua ada. Orang tua-tua bodoh ada kubah lagi. Ngaji tak apa tak pasal buat cakap besar gitu. Tapi oleh kerana dia orang tua, orang pakai dia. Maka hukum agama ni, orang tahu, orang ambil anak beranak berdepan. Benda ni kita kena baki balik. Ni juga berlaku dalam jemaah kita. Jadi waktu kita belajar hukum syarak. Bila tahu hukum syarak berdepan. Anak beranak berbawah. Ibu bapa bawah pada hukum syarak. Nanti baru jadi comel agama kita. Bukan suruh lawan ibu bapa tidak. Tapi biar kita letak tu ada tertib. Baru comel. Orang letak benda-benda kalau letak pakai hanya banar itu,
pakai dak lawa. Dah. Ha. Alhamdulillah orang-orang muda kalau Kuala Lumpur tak usah ha. Memang tak boleh nak lawang dah. Batu sekarang ni kuliah yang paling ramai Kuala Lumpur. Yang kedua Kelantan. Dah. Ha. Tapi kita tengok muka orang muda-muda. Nah, ada seorang tu anak JKK. Anak JKK. Jadi dia ni nano lah, main motosikal berang, congek tayar depan, puah congek tayar belakang. Puah congek tayar belakang, congek dua-dua tak ketah gitu. Letak lah eco. Dah. Dok balik ke rumah. Kakak usul Aizah, kakak usul belok. Duk main gitu ke? Nah. Dodo mari dengar kuliah kita. Mari dengar. Mula-mula mari tu aja udahlah pakai piyah pula. Lepas tu pakai kain pelekat comel dengan baju Melayu. Mak ni bila dengar, mak ketua kaum ibu. Bila dengar maknanya mari dengar kat kita ni anak. Hak tengah-tengah orang motor dodo pergi surat. Panggil orang surat, mari mai ajak. Panggil tu imam tu bila mai ajak. Mai ajak dia supaya dak pergi dengar kat kita. La ilaha illallah. Mak apa bodoh ke karung. Dah kalau anak mu daripada main motosikal tak tahu ke garik-garik subuh. Nak dah gisu ya. Alhamdulillah ha, dak nangis. Tengok anak pergi dengar. Takut apa? Takut jadi sesat. Takut sesat. Nak lala panggil tu imam mai ajak. Tu imam pula bodoh mayang juga. Sungguh-sungguh hati mayang. Dengan begini tangan. Nampak? Minta supaya anak dia tutup hati jangan pergi surah. La ilaha illallah ni kata. Nampak? Anak JKK, Jin Kucar Kapung. Nah, ha. Sini tak ada. Nah, ha, kalau Terengganu dia hero lah. Kalau JKK ni dia hero. Nah, dah lewat sembang. Orang-orang muda tak takut lah kalau orang-orang tua. Ah, sedap dia romo lah. Nah, dia warning, kerja warning orang. Dia nak cak borang nikah ada dengan dia. Nak cak beasiswa ada dengan dia. Nak buku teks pun dia cak agak jadi naik tagang. Nah, orang ada piti dah apa beli buku kedai. Ini orang kampung ada makan lele ke dia. Mau pergi pula surah tu dah beli buku. Oh ada. Dah gila. Nampak ni masalah. Tapi orang muda tidak erat. Dan dia pun tahu. Nah, hari itu masa satu ngundi pilihan raya kecil. Orang muda ni, pemuda dia tu dia cari bitis je. Dia tengah nepek daerah Dacing. Malang kita lalu dengan kereta. Orang muda, orang tua tak ada. Umur dalam 18-20 lah. Daerah Dacing tu lah, biru. Duk tepek berat duk tepek di pokoknya, tepek dah apa. Bawa pakar tangga. Nak, kita pun lalu. Terbuka dekat kereta. Nak tengok muka. Dia paling tengok kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Lepek sikit banyak-banyak kita tahu lagi. Jadi kita tak tanya, jawab gitu. Nampak? Pasal boleh pitih ni. Nah, kita tak tanya, kita nak tengok je. Jadi dia kerak sudah. Assalamualaikum Ustaz. Dok tepek banyak kita tahu lagi. Jadi nak kabah maknanya orang muda-muda dia faham dah. Nah, jadi dia tepek pendatang tu, nak jadah tu kan sekejap saja. Nah, tanya apa? Cari rak belanja riluk beripik nak beli sepoket motor. Nampak? Tapi jiwa dia bersama dengan orang. Hak ni hak kita nak. Nah, kita jumpa orang perempuan, budak perempuan dekat Masjid India. Free hair. Free hair ni dye pula rambut merah. Nak, dia tengok kita dia tegur. Ustaz hang ni. Oh, saya minat sungguh ni rambut free. Nampak tak? Dia pun tunjuk telefon dia ni. Saya ada banyak video klip. Dia tunjuk lah. Hak kita ngajar ni. Dalam hati selakak orang. Tudung tak akas tagang. Nampak? Video ngajar tambung dalam telefon. Tapi tak apa. Dia tak pakai bagian tudung tu. Pakai bagian akidah mudah-mudahan. Pakai bagian jaga semayang. Banyak hukum lagi dalam Islam. Kita dah nak paksa je. Nak. Jadi alhamdulillah kalau siapa gitu semua. Nak. Siapa hak free hair pun. Nak. Siapa boleh ambil kuliah kita simpan dalam mana telefon. Maka menunjukkan orang muda sekarang ni.
Kita tak bimbang dah. Ada masalah penyakit sosial, tapi perkembangan ke arah untuk memahami agama kita sendiri banyak membiak daripada orang-orang muda. Jadi insya-Allah kita ada masa lebih kurang 40 minit untuk menjawab soalan-soalan yang diajukan. Kemudian pukul 7 lagi kita ada cabutan bertuah. Jangan balik Kereta DBF 3444 warna silver menghalang lalu lintas. Toyota Vios DBF 3444 warna silver menghalang lalu lintas. Sila alih. Baik, kita tengok soalan pertama sambil-sambil kita santai petang ni kat pergi buka. Sejuk molek lah kemah tak. Sini buka ku apa sini? 7:30. Tak apalah, kalau kita tak dah jawab kita buka ke 8:30 tak apa. Boleh? Boleh buka 8:30? Boleh tak? Tak boleh? Tak boleh sudah. Saya bekerja di kedai makan ternama. Kerajaan mewajibkan kedai makan boleh beroperasi mulai pukul 3. Berdosakah saya jika jual makanan lepas pukul 3? Sedangkan kerajaan yang luluskan. Dia operasi kedai makan, kerajaan wajib kedai makan operasi mula pukul 3. Dosa tak jika saya jual makanan selepas pukul 3? Dah nak tulis tak lang? Dia salah tulis ni. Dia jual makanan, kerajaan benarkan jual pukul 3 petang ke atas. Lepas tu dia pun tanya, dosa tak kalau dijual makanan lepas pada pukul 3? Maknanya awal lagi lah. Gitu. Nak kena gandeng pengerusi. Baik. Kerajaan kata pukul 3 boleh jual makanan. Belum pukul 3 tak kata. Pukul 3. Jadi mafhum mukhalafahnya belum pukul 3 jangan jual lagi lah. Jadi kalau jangan jual lagi lah, kalau mau jual agak dosa. Taklah dosa. Tapi apa itu jual? Supaya biasanya kalau awal-awal ni orang tak puasa. Tu tujuan dia. Jadi kalau kita jual juga sebenarnya tak dosa. Kerajaan buat ketetapan tu betul dah pukul 3. Tapi tak ambuh jadi awal dan kita jual seorang jadi habis jual awal belaka. Jadi masalah, berlaku masalah. Jadi kalau kita ada gak jual orang kena mari, bukan kita dia nak buka puasa nak makan selalu. Walaupun belum pukul 3, tidaklah berdosa kita jual. Tapi jangan jadi zahir. Kerana apa? Peraturan bila kita zahir kita langgar, habis orang pakat langgar, jadi huru-hara berniaga. Soalan seterusnya. Saya seorang pelajar, bila saya boring saya ponting kelas, apakah hukum perbuatan saya? Awaknya rugilah mu ponting kelas. Sebab itulah kita duduk sekarang ni mengaji agama ke mengaji akademik. Ingatlah, inilah masa yang kita ada peluang keemasan. Kita dulu masa kita sekolah dok mengaji mana? Nampak? Jadi bila kita habis sekolah kita berasa rugi. Jadi hak mana-mana duduk dalam sekolah, hak sekarang mana duduk mengaji madrasah, duduk mengaji tahfiz, duduk mengaji pondok, tak kira jenis mengaji. Maka jangan sia-sia peluang. Dan kita masuk umur 25-26 lagi yang mari sesat. Rugi aku tak mengaji sungguh itu. Sebab walaupun bukan kita nak sijil, tapi ilmu kita dapat. Jadi ambil peluang sungguh-sungguh. Masa ni kita tengah belajar, maka belajar sungguh-sungguh. Jangan main poteng-poteng gitu. Apa hukum telang kahak? Apa hukum tak solat pada bulan puasa? Jawabnya, telang kahak kata ulama, kahak duduk dalam mulut. Sekali dengan dia, kita pun telang. Tak batal puasa. Dan yang batal kahak duduk dalam bawah pada tekak. Kita waktu baik duduk dalam mulut, telang balik. Tu baru batal. Kalau air liur, tak batal. Dia mari daripada dada, mari daripada tekak. Yang batal air liur basi. Air liur basi bukan air liur, air perut kita. Bila kita duduk baring, dia neleh, tubik dalam mulut, kita bangun, tidur, kita pergi telang, batal. Soalan seterusnya. Bagaimana saya nak tadarus dengan isteri saya yang haid di bulan Ramadan? Baik. Jumhur ulama melarang perempuan haid membaca Quran, melainkan pandangan ulama mazhab Maliki. Jadi kalau kita ni nak raikan pandangan jumhur, itu adalah sunat.
Kerana kaedah kita al-khuruj minal khilafi mustahabun. Keluar daripada khilaf, iaitu pertikaian, itu disunatkan. Maka sebaiknya kita yang baca dan isteri kita yang menegur. Kerana dia baca jadi baca Quran. Jadi dia haid. Jadi dia yang menegur sudah. Bila tegur tak payah baca satu ayat, tak payah baca satu surah. Tegur pada kalimah kita yang salah saja. Juga dipanggil tadarus. Kerana tadarus bukan mesti gili baca. Tadarus makna badi baca. Dan badi tegur. Soalan seterusnya. Wajib tak kita boykot satu Malaysia sebab dia bayar 77 juta kepada APCO. Kita khabar sama dah. Silih berganti, tapi dia punya basic sekular. Sekular ni tidak akan menegakkan agama letak di atas dalam perlembagaan. Wak mari lagu mana, tok syekh mana pun, tapi kalau parti tu sekular, gitulah keadaan. Wak mari hak gana kepala botak ke, kepala ada rambut ke, gitulah. Baik guanya pun dia sekular. Sekular ni agama untuk bagian amal ibadat. Bagian hak dalam negara, apa yang kita fikir molek, hak tu kita buat. Nampak? Jadi wak mari satu Malaysia ke, dua Malaysia ke, jadi ada baru lah 3 Malaysia. Jawabnya hak tu semua tu adalah mainan perkataan saja. Naik orang ni dia akan buat satu slogan untuk terkenal dengan slogan tu. Naik orang ni pula dia buat satu slogan. Dia main gitu, akhirnya kita yang bankrupt. Sebab nak merealisasikan satu-satu slogan habis berbilion-bilion. Jadi kita bersama dengan ulama, bersama dengan maknanya pemimpin yang nak kepada agama. Tu yang kita nak bersama. Hak lain tak usah kecek. Bulan puasa syaitan masuk ISA. Lepas tu kalau mimpi di bulan puasa, adakah dikira mainan syaitan juga? Adakah mimpi itu betul? Baik. Ni lama duduk balok. Bulan puasa syaitan kena ikat. Dalam hadis kata sulifatif syayatin, diikat akan syayatin. Syayatin ni jamak daripada kataan syaitan. Syaitan ni kita buka kamu-kamu Arab, dia kata itu man syafana minal jin wal ins. Syaitan ni maksudnya jin-jin yang tersangat jahat. Kalau jin saja tak panggil syaitan. Syaitan ni maknanya man syafana, orang yang sangat melampau jahat. Jadi kalau jin faham daripada diikat, maknanya syaitan pada bulan Ramadan adalah jin hak api, bukan syaitan jenis manusia. Syaitan dua, jenis manusia sangat jahat. Yang kedua jenis jin, sangat jahat. Dalam hadis ni tak kata ikat manusia, ikat syaitan jenis jin. Tapi kalau syayatin ni tersangat jahat. Jadi bila hak sangat jahat dia kena ikat, kata ulama-ulama, jin syaitan jin hak tak siapa title syaitan, jahat-jahat sikit tak kena ikat. Ini juga satu pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sedangkan syaitan, mimpi ada 3. Yang pertama ru'yah salihah, mimpi yang benar daripada Allah. Yang kedua mimpi syaitan. Dia nak suruh kita takut. Mimpi jumpa rimah kerja kita, mimpi jumpa apa ratu kopek macam-macam peseng. Tu syaitan gangguan daripada jin-jin yang tidaklah sampai darjah syayatin. Apa kau puasa pesakit yang kena masuk air ikut benda? Ikut bina. Batal ke tak? Baik. Masalah masuk air, rongga yang terbuka batal. Kok mana masuk air? Masuk kau tekok. Dia berwayar masuk kereta, masuk kau tekok. Batal. Masuk kau lohorak, berlaku khilaf ulama. Walaupun berasa kenyang. Dia masuk kau lengang kan? Faham? Masuk kau sarah. Tapi dia tak berasa lapar. Jawabnya khilaf ulama. Pasal apa? Pasal yang kata batal dengan sebab kenyang. Yang kata tak batal, bukan rongga terbuka. Walhasilnya menjadi kemudahan bagi kita. Jadi hak cocok daging, cocok lengang gini dia orang, itu memang tidak membatalkan puasa. Yang batal, rongga-rongga yang terbuka saja. Soalan seterusnya. Sila jelaskan kaedah pertandingan ikan hiasan atau ayam serama. Hamba ada dengar katanya diharuskan. Kaedah pertandingan ikan hiasan atau ayam serama. Baik, ikan comel. Pertandingan ayam lawa, ayam jangok.
Ada orang kata haram, ada orang kata boleh. Jawabnya belum tentu. Kalau kita main saja tunjukkan tak ada dalil kata haram. Nak jadi haram ni biar ada dalil. Al-aslu fi kulli syai'in al-ibahah. Asal tiap-tiap sesuatu dia boleh dulu. Orang yang kata boleh, tak payah buat mari dalil. Siapa kata haram, buat mari dalil. Bapa tandingan serama ayam serama haram. Bapa tandingan ikan lawa haram. Mesti ada sebab. Sebab dia kadang-kadang dia kutip iuran siapa nak masuk tanding. Nak RM50 seorang. Nak 500 orang boleh sekian banyak. Daripada 10 kutipan-kutipan tu dia buat beli hadiah untuk direbut pula bagi yang tanding. Itu judi namanya. Jadi kalau mau tandingan burung lawa, tandingan ayam lawa, bukan ambil duit orang berserta untuk berebut sebagai pemenang yang nasib baik, tidak haram. Tak ada masalah. Jadi haram jadi judi, kutip daripada orang yang masuk tanding, dan kutipan itu buat beli hadiah yang menjadi rebutan. Barulah haram. Kalau kutip saja belum tentu haram. Contohnya kutip 50 ya yuran, tapi bukan nak buat beli hadiah. Yuran tadi nak buat bayar sewa tempat, nak buat bayar upah bandarang, nak buat beli t-shirt dengan topi umpamanya. Tu tidak judi namanya. Tidak haram. Apa pandangan Ustaz tentang kahwin awal dan ia adalah pilihan ibu bapa? Molek kahwin awal. Nak zaman sekarang. Cuma kita ni hak dak berapa comel ni penyediaan. Nampak? Kesediaan kita. Dari segi galak, gata memang kena nikah awal dah. Dah umur 15 tahun lah ni budak puan je lapak naik atas motor dah. Kena molek berhenti kat tepi light tu turun pula. Naik ni, lapak naik anu pula. Orang kata, "Hei, lopak, padahal nak jatuh dah. Lopak, turun naik atas Vespa pula." Baru 15 tahun umur. Patut nikah derah. Bila nikah derah boleh zuriat. Sebab kalau nano sangat anak puang kita tengok pelik ni, mainan pelik ni, tak ada obat dah. Win nikah. Faham? Jangan win nikah dengan hak dia nak tu kacau rawal tu. Tu nak mandi junub tak pandai. Tengok pelik dah ni main tobik sama dak alik rumah ni. Larang pakai lawa ketak juga. Suruh pakai tudung, tak pakai tudung. Tak ada obat, win nikah. Win nikah. Cari hak janggut-janggut sikit. Gitu. Cari hak berjuruh-juruh. Hak janggut main hak solehah aja. Hak gini-gini. Kita pakai tarbiyah. Jadi dia nikah. Boleh orang datang. Dia akan jadi reda selalu. Hak perangai jahat. Tak jahat dah. Tu. Lepas tu bagus nikah muda. Kadang-kadang nikah tua. Umur 45 baru nak nikah. Dah 45 lambat boleh zuriat. 10 tahun nikah baru boleh anak seorang. 55 anak umur setahun. Anak umur 5 tahun dia 60. Baru nak atas sekolah tadika, sekolah pasti. 60 nak pergi ambil anak ni. Start motor setengah jam tak hidup lagi. Cabut lipat-lipat. Nak oleh anak menangis lok tunggu tepi jalan. Kata tak kimu ayahku tu. Nampak? Ni masalah. Dah lah siapa lewat pergi piping anak orang pula alik. Mata tak apa, bola raga. Adakah diterima puasa orang yang tidak solat dan tidak tutup aurat? Kalau tak tutup aurat, diterima lagi puasanya. Tapi kalau tidak solat, tidak diterima. Kenapa? Solat dia tiang. Bila tak ada tiang, tidak ada nak diri puasa zakat haji atas tiang. Paman tarakaha faqad haddamadin. Siapa tinggal semayang, dia telah runtuhkan tiang-tiang agamanya. Di mana nak letak puasa zakat dan haji? Batu semayang, awalu ma yuhasabu 'alal 'abdi fil qabri as-salah. Hak pertama sekali ditanya dalam kubur ialah semayang. Hak lain tak tanya lagi. Kalau ada semayang, barulah molek puasa zakat dan haji. Soalan seterusnya. Apakah hukum beli petrol diesel jual seluduk ke Thailand? Jawabnya, kalau tidak mudarat kepada orang ramai, tak mengurangkan maslahat orang ramai, maka hukumnya tidaklah berdosa. Umpamanya dia beli sebotol. Sebotol atau sekeleng je dia beli, mudarat tak? Maknanya negeri Kelantan ni. Tak lah, sekeleng saja.
Nah, tapi daripada segeleng tu jadi sebeng. Daripada semutu. Akhirnya, rakyat yang sebelah kita ni menanggung padah. Kalau gitu, mudarat ke orang ramai, jadi haram. Sebab tu kalau kita beli, kita masuk barang seluduk. Nah, kita tak payah cukar. Kita beli benda. Kain batik je selah. Itu susu. Allah kata tak apalah. Jangan main sebeng. Dan ini harta rakyat. Apa hukum mesej antara laki-laki dan perempuan? Duk gewe orang muda. Jawabnya, mesej ni, dia sama dengan surat. Bahkan dia lebih hebat pada surat. Surat ni kalau kita nak bakar lambat. Kena ceh dulu ni oleh. Tak nyala. Ceh. Tak nyala. Kalau mesej, tekan lilik, habis licin lalu. Jadi dia tak haram. Tak ada haram. Yang haram ni dikait. Dia aridium. Pendapa mu kecek. Kalau kita tanya ke orang apa, kita hantar mesej dia. Ayahmu ada di rumah tak? Aku nak pergi di rumah. Haram tak? Takkan haram gitu. Ni dia main benda-benda nafsu. Pak tina mak dia ingat tidur duduk dalam selimut. Main mesej. Dia main dalam selimut tutup. Duduk dalam selimut. Tik. Pak datang hantar mesej. Buat benda tu. Pak tina jawab. Kau pandang orang lah. Pak tina pula jawab. Dia duduk kat mana tu? Pak lelaki jawab. Duduk dalam jambang. 2% mampus situ. Bang bodoh belaka. Yang utuh selcom Messi. Tak, DG. Satu malang dia akan dapat paling kurang 500,000 untung. Token Messi, selcom, DG, tidur je setengah juta dapat. Dengan apa? Dengan kita duduk main totek. Tak mustahak. Setengah juta hak bagi yang bahan lara saja. Kita bangun tak boleh sejuta. Dia tidur setengah juta boleh. Betul tak? Tidur. Token tidur. Kita duduk main ni. Mana duduk bayar kita dia. Betul tak? Masalah. Habis prepaid. Sama pula. RM5. Cak ayam RM5. RM50 dah cetong. Duduk main gitu. Dah nak boleh ke nikah 2 tahun. Duduk tanya. Habis tanya awak. Pakai baju dia. Dia jawab. Baju merah. Alah. Apa dah kaji hitam. Dia main gitu. Boleh tahan ni main baju-baju dah. Atau kat gambar atau gambar ada apa-apa. Apa-apa atau pakai duduk. Allah, lebarnya Ustazah Malaning. Nampak? Tuak ngaji pondok. Faham tak? Kalau mu semua tak tahu. Dah tahu tak kat duduk. Kau lama kau sedap. Penuh jadang gitu. 8 orang Wahabi sepakat mengharamkan demonstrasi. Apa pandangan? Tak haram. Yang haramnya kita demonstrasi ni dia sekat tak mau jual, kita pergi harta benda awang, kita pergi katok apa semua. Kalau kita haram. Tapi apabila pandangan kita tidak diterima, kita komplain pun buat tak layang. Apa kepada orang pun buat tak layang, maka kita duduk di jalan raya supaya dunia nampak kita bahawasanya kita ni ada benda yang tidak dilayang oleh kerajaan, pokoknya harus. Sebagaimana kita nak dapat merdeka itu Melayunya berarak. Nampak? Di tengah-tengah jalan. Zaman ayah kita nak merdeka itu. Tak ingat? Tahun 57 kita pun tak ada lagi. Masa tu tubik di jalan-jalan raya demonstrasi itu. Nampak? Kerana apa? Kerana sungutan rakyat tidak diendorkan oleh penjajah Inggeris. Maka sekarang kezoliman yang dikenakan ke atas rakyat Malaysia yang majoritinya agama Islam tidak diendorkan. Suat khabar pun cerita hadir tak layang ke kita. TV bahan ke dia habis. Belabang pagi petang siang malam. Maka tak ada lah sorak. Tak ada salah orang. Melainkan salah orang kita keluar di jalan raya. Bukan masa lama. 2-3 jam saja. Tunjuk spanduk. Supaya orang baca. Inilah tuntutan kita. Dan inilah benda yang pedang berlaku di dalam negara kita. Ni hak kata. Apa orang ulama Wahabi cakap dalam TV ni. Tak kata haram ni. Ni cari makan. Kita kenal seko-seko. Cari makan. Hidup pang dia tu tahu dah. Dia jolok pitih kot mana. Jadi bila disuruh jadi macam lembu cocok hidung. Nampak? Dia akan cakap apa saja. Tengoklah hak lepas-lepas ulama-ulama yang menjadi boneka dia. Pas mana? Tak ada habis. Jadi buruk pada belaka. Tak ada hak jadi berjuru. Nauzubillah. Benarkah, betulkah tidak disunatkan azan semasa jenazah dibawa turun daripada rumah dan kubur? Jawabnya benar.
Tidak sunat azan. Nah, dan yang kata azan masa ketika bawa mayat waktu ke kubur daripada rumah, bukan sunnah Nabi. Dah boleh amal dah. Jumhur ulama tidak mengamalkannya. Ada beberapa pandangan daripada ulama fiqh yang mengkiaskannya dengan perjalanan balik kepada kubur. Walhasil bang kita keluar mayat jangan baloh. Benda khilafiyah. Ingat tak payah baloh. Ada beberapa orang beri pandangan dia kiyah dengan baliknya, datang dengan kalimah, balik dengan kalimah, maka dia azan. Tak usah baloh bab ni. Jumhur ulama tak sebut pun bab ni ada azan. Hanya segelintir yang sebut. Bila ada sedikit yang sebut, ada orang nak taklid, tak usah baloh. Kerana dia bukan ijma' ulama. Yang ijma' ulama, nampak? Wajib memerintah. Dalam negara kita, Al-Quran mesti menjadi dustur di atas sekali. Soalan seterusnya. Apakah pendapat tentang kereta Chevrolet lambang salib? Apakah kesan kepada anak suami jima isteri melalui belakang? Baik, kereta Chevrolet tu dia ada lambang macam salib, tapi dia sengit gitu. Faham tak? Jadi salib tu dia gini, panjang atas, bawah, pendek atas, bawah 2 ruas, kemudian dia gitu. Itu betul salib. Tapi salib ni banyak. Jawabnya, kalau tiap-tiap benda yang memang dibuat untuk menunjukkan tu adalah salib, haram kita pakai. Bukan pakai kereta. Kena buang emblem tu, buat emblem lain. Faham tak? Tapi kalau benda-benda yang kalau kita tengok macam salib, tu tidak diharamkan. Benda yang macam salib sebenarnya bukan salib, boleh pakai. Kalau benda yang memang salib, tak boleh pakai. Dan contoh baju Brazil punya baju, Portugal punya jersey bola, hak tu jelas memang salib. Kerana kebanyakan kelab Brazil, kebanyakan kelab Portugal dan Spain, mereka jadikan salib dalam logo. Kalau kita gak burimah kita, orang Malaysia rimah semua. Dia salib. Jadi kalau hak jenis mana macam tu salib, dia bukan salib. Contoh macam salib, kita tiang jemur kain. Kalau kita buat pacang kok tu dak apa kuat ngongek. Dia pun pacang gini. Bubuh kat Jawa sini. Tengok macam salib, tapi orang buat salib ke buat jemur kain. Faham ya? Tiba-tiba kita kata haram. Tak betul. Kerana ni orang panggil kayu jemur kain, tapi jadi palang gitu nampak macam salib. Ni tak haram. Jadi tengok salib ke macam salib. Salib. Salib haram. Macam salib. Tak haram. Dia ni jima isteri dia melalui belakang. Anak jadi guana. Dia tanya. JKK. Baik. Dari belakang ni dia ada 2. Yang pertama melalui farak, yang kedua melalui dubur. Melalui dubur tak ada anak, hukumnya haram. Tapi kalau melalui farak cuma dari arah belakang, halal dalam Islam. Faham? Sebab apa? Yahudi ni dia ngajar. Tak petang dia ngajar macam kita tau. Dia ngajar sahabat dengar. Dia kata kalau jimak ke farak isteri, tapi mari ikut belakang. Faham lagi? Hukumnya anak jadi juling. Jadi sahabat pun pergi kabar. Nabi kata pandai sangat. Tak apa. Turun ayat. Isteri kamu adalah ladang-ladang bagi kamu. Tanah-tanah kamu. Mu cakur nak cakur Quran ni dulu pun. Faham? Nampak? Nisa hukum harsul lakum. Bini mu macam ladangmu. Kita pergi cakur di ujung dulu. Orang cakup biralik ni di bahagian tengah dulu. Boleh Bapa mau cakup tengah dulu. Pandai aku, bini aku. Tak ada masalah. Allah buat perumpamaan. Jadi yang tak boleh melalui dubur. Kalau melalui farak kau pandamu lah. Musik tang warna-warna kau pandamu. Dulu bala dah kita jawab lama dah. Kalau perumpamaan moden ni macam motosikal kita lah. Bini kita ni macam motosikal. Faham tak motosikal? Ada orang dia start dulu baru naik. Motosikal kan? Dia start dulu baru dia naik. Ada orang naik dulu baru start.
Betul tak? Ada orang jatuh tokak dulu baru naik. Ada orang naik dulu baru jatuh tokak. Ada orang naik saja dah start. Jadi komandan. Jangan kau belak dubur sudah. Sah atau tidak solat subuh? Sengaja tinggal kunut. Nak tahu sah tak sah? Lepas dalam mazhab Syafi'i dia kata, dan bermula baca kunut waktu subuh itu adalah sunnah. Bila sunnah benda? Batal tak semayang? Sah tak kalau kita tak baca? Tu kita dah faham, sah. Cuma kita tak dapat fadilat doa kunut. Semayang kita sah. Dan sengaja pun tetap sah juga. Benar? Apa hukum buka puasa dengan perempuan bukan mahram? Jawabnya kenyang. Memang kenyang tu kenyang. Sebab apa nasi tak sedap pun jadi selera. Kan ni? Haji bang. Nak? Makan orang puang ni dia lain. Orang puang ni dia pelik Tuhan cipta. Dia hebat pada dinosaur dia orang puang. Sungguh dia orang puang. Sungguh. Orang puang ni dia menyebabkan kita jadi berani. Tak ada dia kita takut. Tu hebat orang puang. Tengok kalau pukul 1 pagi malam Jumaat, hubur kita lalu kat atas hubur. Lalu tak? Pukul 8 tak lalu dah. Tapi kalau bawa orang puang, nak jumpa nak cakap apa, nyanda di batang hubur tak apa. Ada Jadi makan tetap kenyang, tapi tak usah kait dengan makan. Apa benda ni bila kita bersunyi-sunyi dengan wanita, hukumnya dosa. Walaupun dosa kecil tapi dia tetap dosa. Kita tak berani nak kata dosa besar. Dosa besar ni zina. Begitu jugalah kalau kita maknanya makan tapi kat orang Ramadah jadi fitnah. Tak ada orang lain temang. Dalam hal dia kata illa ma'hu zi mahram. Kena ada mahram. Tiba-tiba tak ada temang, tak ada apa. Bila jadi fitnah, kita buka fitnah juga satu dosa. Tapi gitulah. Memang fitrah manusia ni. Dia berahi. Lelaki berahi orang puang berahi lelaki. Ada berahi orang saja, ada berahi main-main pegang-pegang tangan, ada berahi ajak minum air. Sepatutnya benda tu dalam alam perkahwinan. Tapi kahwin tak jadi gitu dah. Tengok orang berkapa kan, kalau minum air, satu gelas 2 straw. Mu serok aku serok, mu serok aku serok. Bagi tengok ni. Nampak? Pasal apa? Pasal bahagia. Bahagia. Tengok bayar nikah dah. Gelas suku-suku. Berasa ke kokoh kalau kena bekas air bini kita. Pasal apa? Pasal kita bercinta sebelum kahwin. Tak kena kita ni. Walan tarda'an kal yahud walan nasara. Nasara tu siapa? Kristian lah. Yahudi dan Nasara. Agama ke bangsa? Adakah Yahudi masuk Islam? Baik. Nasara ni bahasa Quran. Al-Yahud pun bahasa Quran juga. Yahudi ni asalnya nama bangsa. Akhirnya menjadi agama pada zaman sekarang. Negara Israel agama Yahudi. Kalau dulu Al-Yahud nama Nabi. Nampak? Tapi sekarang ni kalau itlak dengan nama Yahudi ialah agama negara Israel. Orang tak panggil Nasara lah ni. Orang panggil Kristian. Bahasa Melayu tua kita dulu panggil Nasrani. Buang nas, tinggal sing. Serani. Oh, tu bahasa serani. Serani tu Nasrani. Nasrani ni Nasara jamak dia. Soalan seterusnya. Apakah hukum warnakan rambut yang dihalalkan oleh JAKIM? Jawabnya, apabila dihalalkan oleh satu panel-panel syariah, maka kita tak reti nak buat kajian, maka kita boleh pakai dia. Nampak? Yang tak bolehnya kawan-kawan selerok tabak dia pakai kata, tak apa kot. Tu tak boleh. Tapi kalau ada satu panel dia kata benda ni halal, insya-Allah halal. Minta jelaskan kedudukan bekas menantu dan mertua bagi pasangan yang berkahwin. Baik. Kita dulu kahwin dengan anak dia. Kita bercerai dah dengan anak dia. Tolak 3. Tolak 3 ni tak boleh baik lah. Kena Cina buta pula. Maka mak dia, mak tua kita, tidak akan jadi ajnabi. Yang ini tetap mahram sampai kiamat. Ingat kita bercerai dengan anak, mak dengan ayah dia, tetap mahram kita sampai kiamat. Tak batal dah hari semayang.
Nak, boleh pergi ambil gendong, buat pergi patah. Cahaya bulan. Gendong untuk tua. Program kita sekarang ditonton oleh 1,200 orang yang hit dalam live di internet. Saya puasa muak gewel dengan motor pergi patah, saya tak rasa apa-apa pun. Nafsu saya tidak naik. Dosa tak? Dia bawa orang puang pergi tepi patah tapi tak ada rasa nafsu tak naik pun. Motor naik, nafsu tak naik. Jawabnya puasa mudah batal. Kerana perkara yang membatalkan puasa sebut dah. Tak ada pun. Gendong orang puang, gendong orang tina tak batal. Mu gendong 500 ekor pun tak batal. Tapi pahala puasa. Ni kata laitalahu min siyam illa jum' wala atar. Takut boleh lapar dahaga saja. Puasa kita 5 riyal tinggal riyal setengah. Tidak masuk lagi benda-benda lain. Kadang-kadang benda-benda masalah aurat. Tengok kat raja kuih serung dah ni. Tak mau pergi beli kuih, nak beli kuih. Bini nak masuk rumah, kirim ke kita bang. Beli nasi kabu lama dah akan nasi kabu. Kita sapa kat raja kuih, Allahu Rabbi. Seluar ketak-ketak. Gebu-gebu pula tu. Putih-putih pula. Dah ingat nasi kabu. Beli kabu sekali. Buat balik kabu. Jadi makan sayur kabu gitu. Allahu Rabbi. Jadi masalah. Hilang pahala. Kita nak pahala. Hukum cabut gigi bulan puasa. Cabut lah. Tak ada masalah. Cabut gusi pun tak apa. Jadi nak tanya benda. Tak ada soalan. Boleh cabut. Tak ada masalah. Cabut tangan boleh. Cabut kepala pun tak ada apa. Yang batal ni ialah kita telang satu-satu benda. Jadi cabut ni telang tak? Jauh. Duduk kena cabut dengan pelayar. Keteng dia teruk nanti. Gigi teruk dalam tong. Mereka lepas ditohok tu diwi kita pelayar tu kita telang. Tu. Baru batal. Pendapat ustaz mencari calon isteri yang bekerja atau tak bekerja? Atas masing-masing. Ada orang dia suka isteri dia kerja, ada orang tidak suka isteri dia kerja. Kalau kita tak suka isteri kita kerja. Biar duduk di rumah. Di rumah. Mu nak benda ke apa? Aku cari. Sebab bila dia kerja kita kan ni balik. Tak ada. Kadang-kadang kita hari kita tak boleh tak apa hari kita nak ke dia. Kita buat balik kawan nak suruh buat air. Tak ada. Bini tak ada. Bini kerja. Kucang air diri. Kadang-kadang kita balik jauh pun semua kita berajak sikit lah. Dah telah buka tadi bahang telur ayam kapung dengan kulit-kulit bahang. Jadi semangat pelik. Bila kita balik tak ada. Ditulis di kertas sikit pergi jabat semula. Ada orang besar-besar mari. Nyaknya kita. Jadi sebaik-baiknya kalau boleh cari isteri yang duduk di rumah. Anytime dia ada di rumah. Sah atau tidak puasa orang hijriah yang dirasuk? Jawabnya, kalaulah gila sekejap saja boleh membatalkan puasa. Kata setengah ulama. Orang kata tak. Kalau gila histeria hanya batal wuduk saja. Tak batal puasa jikalau sekejap saja. Tapi kalau kebanyakan daripada harinya histeria ataupun gila, maka tidak ada puasa baginya. Apakah hukum solat tasbih? Terpaksa baca tasbih yang panjang masa rokok pendek seperti duduk rehat? Jawabnya hukumnya sunat semayang solat tasbih. Hukum solat jamak untuk pergi tengok bola? Jawabnya harus. Sebab yang kata haram, kita niat nak pergi buat maksiat. Siapa di stadium nak raba orang puang. Nak tengok mana-mana orang hendak tutup orang, aku nak tengok siapa di stadium. Tu niat nak pergi buat maksiat. Dan pula syarat hak tak boleh nak jamak rasa ni mesti benda tu mungkar. Benda mungkar, benda haram dengan ijma'. Ada pun hak masalah lutut, kepala lutut calak ni bukan haram dengan ijma'. Ada khilaf. Bila ada khilaf, bukan benda mungkar. Bila bukan benda mungkar, maka kaedah masih membenarkan jamak dan qasar. Kerana yang tak benar, ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Yang tak boleh, maksiat-maksiat yang sampai darjat kemungkaran. Terkentut di dalam air terjun, batal tak puasa? Jadi ada setengah orang dia ngajar kita bila kita ketut dalam air, lepas ketut, tung, dia masuk balik. Jawabnya air itu dia masuk balik. Jawabnya itu waham. Waham ni maknanya kemungkinan sahaja. Bukan dengan pasti. Kalau pasti bila kita ketut dalam air, lepas ketut dia akan sedut air masuk dalam perut mula,
memang batal dak tu. Jadi kalau benda waham ataupun syak, dia tidak dapat tahap boleh membatalkan. Ketuk dalam air terjun je wi. Padahal tanya ketuk dalam beseng tak apa dah. Nak lepas dalam air terjun. Jawabnya habis baliklah orang. Tak boleh keloh hari tu. Boleh tak derma darah bulan Ramadan? Jawabnya makruh sengaja kita menderma darah dalam bulan lain sekalipun. Kalau bulan Ramadan lebih-lebih lagi kerana melemahkan tubuh. Tapi kalau darurah tubihul mahzurah, terangkat hukum makruh kerana ada orang kemalangan dan sebagainya. Apakah hukum sokong ambiga mengenai bersih? Jawabnya tak ada orang sokong ambiga. Yang orang sokong adalah pandangan tok-tok guru. Ambiga tu bukan ketua bersih. Nampak? Dia di-highlightkan oleh TV-TV kerajaan, konon dialah ketua. Maka ramai yang terpedaya. Bagaimana nak jadikan malam dan ibadat saya istiqamah? Siapa masa buat, dan jangan buat banyak, dan jangan kerana orang. Kadang-kadang kerana orang dah ajin semayang sunat. Tok tua ada mari, malah ada semayang sunat. Jangan kerana orang. Apa hukum melihat tafsir masa tarawih untuk memahami apa yang imam baca? Hukumnya harus. Macam mana nak bayar hutang yang dah bertahun lamanya? Jumlah puasa yang perlu diganti tak ingat. Kalau tak ingat, kita anggarkanlah dengan yang lebih daripada yang kita rasa. Macam mana nak nyambil hati ibu bapa, beri kebenaran supaya kita kahwin awal. Tunjukkan komitmen pada ibu bapa yang kita memang sudah patut untuk berkahwin. Jangan nampak kita ni masih bermain-main. Apakah hukum jual surat khabar yang kandungannya ada banyak fitnah? Jawabnya dalam surat khabar tu kalau ada benda fitnah, maka ada saham sedikit untuk menyebarkan fitnah. Kalau majalah ada gambar puan datang negak, nampak sini aurat-aurat, hukum memang haram juga kerana dikongsi tolong jual walaupun dia tak reda. Apa hukum langgar peraturan sekolah? Cikgu marah. Adakah di dalam baldi yang ada tai cicak jadi najis? Kalau ada baju, adakah boleh buat semaya? Dalam baldi, jawabnya masuk tai cicak, penangan mutamak mazhab Syafi'i, maka jadilah mutan najis. Tetapi kalau dia besar daripada baldi itu besar, walaupun dia tak berubah, walaupun masuk najis, bila dia dah dua qalah, dia akan dapat menolak kekuatan najis. Kerana sabda Nabi, al-ma'iza balagha kullatan lam yahmilul khabas. Nabi kata air bila cukup dua qalah, dia kuat sehingga dapat menolak kekuatan, menolak kenajisan. Apa hukum mandi petang bulan Ramadan? Adakah boleh kurang pahala? Tidak ada ulama yang kata tak boleh mandi. Yang ulama kata kalau mandi jangan nebeng. Tu silap kita. Ulama tak larang mandi, dia larang nebeng. Kerana Nabi kata wala tu baligh, jangan nebeng. Faham tak nebeng ni? Tak faham bahasa Terengganu ni? Nebeng, faham nebeng? Berlebih-lebih. Berlebih-lebihan. Gitu. Dia bahasa orang putih asal. Nebons. Jadi mandi tak ada masalah. Kalau kita letih, nak lepas tu panas kepala, mandi ya. Jangan-jangan nebeng berubah takut masuk air. Mandi tak salah. Jadi buang ke salah faham kita, duk larang mandi. Tak ada orang larang mandi. Larang nebeng. Nebeng tadi. Hukum gosok gigi dan mandi di bulan puasa. Pendapat muktamad lepas zuhur tak sunat. Katanya makruh. Tapi siapa yang nak gosok juga, Imam Nawawi kata boleh gosok. Dia ada dua pandangan dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi kata lepas zuhur pun boleh gosok. Tak ada masalah. Ada setengah tu dia kata tak boleh gosok gigi, batal. Mengajar Ustaz Zah. Tak Zah mana? Gosok gigi batal. Mana batal? Tak ada batal. Bukan telang buruh gigi. Masuk gitu tak batal. Nak. Kalau ayah tok tua kita lagi tak batal. Dah gigi duduk tangan. Faham tak? Kadang-kadang saya mimpi masa subuh, saya sudah solat. Kadang-kadang saya mimpi yang saya sudah solat. Baik, dia bangun pagi, dari subuh lah. Dia mimpi dia semayang dah. Lepas tu tak mau semayang. Jadi dia semayang dalam mimpi dah. Bila bangun kena semayang mula tak? Acik jawab. Kena lah. Ada pula semayang dalam mimpi. Tak acik semayang dalam mimpi gitu. Ketika sahur dengar azan tapi masih ada makanan dalam mulut, apa hukumnya? Teruskan makan. Apabila telah masuk waktu fajar, makanan dalam mulut dah boleh telang. Yang boleh telang ni waktu imsak.
Imsak ni dia beri 10 minit supaya kita berhati-hati. Nah, waktu imsak ni macam kita berhenti dekat jalan. Siapa kat jalan dia buat garisang. Garisang dia tak sama dengan kereta lalu. Jauh pada kereta. 10 minit tu imsak. Kalau berhenti garisang sama dengan kereta takut tepuh muncung. Jadi berhenti 10 minit. Jadi kalau dah masuk waktu hak ada dalam mulut tak boleh telang lagi. Batu dalam kitab-kitab kalau makanan dalam mulut masuk tu wajah kena kehek. Kerih duduk dalam sarung kena cabut. Nah. Bolehkah orang haid pegang Quran? Quran tak boleh, tafsir Quran boleh. Terima kasih jazakallah. Yang terakhir sekali, dalam Islam adakah seorang wanita dibolehkan bersolek dan supaya kelihatan cantik dan ia mahu keluar bekerja? Jawabnya Allah kata wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu tabarruj, jangan kamu berhias seperti berhiasnya perempuan-perempuan jahiliah. Ayat ini bukan haram berhias. Ayat ini buat sepadan berhias. Makna kalau mu nak berhias, jangan sapa macam berhias orang jahiliah. Ni ulama jawab. Nampak? Sebab ada tamsil belakang. Jadi berhias sedikit. Hak sekarang teruk benar. Nak pergi pejabat merah sini, kelabu sini, orang sini, mulut sampai minyok. Duduk di rumah muka macam tergiling buruk. Nak, dah baju busuk kohong, tiup angin. Sekali nguak, anak kucing 2 ekor mampu. Nak, jadi tu dah betul lah. Jadi nak pergi pejabat, simple-simple sudahlah. Kerana Allah kata wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna al-ayah. Jangan kamu tonjolkan sangat kecantikan kamu melainkan untuk suami-suami kamu. Jadi jangan lebih. Bila lebih jadi haram. Bukankah yang dikatakan suatu cara perselekan dan cara perhiasan yang menyerupai wanita jahiliah, yang ini melampau. Kita tengok Allah muka sampai merah. Allah mulut merah nyala. Bau sampai wangi serbuk. Pakaian lawanya macam nak cari laki. Kalau segitu jahiliah cara orang-orang. Kita tengok sekarang dalam majalah-majalah perempuan-perempuan di kata pasar-pasar raya doa-doa lalu nebeng-nebeng sangat. Kalau gitu itu tabarruj jahiliah. Kalau sikit-sikit dimaafkan pada syarak. Ya. Jadi insya-Allah kita akan adakan cabutan bertuah pula selepas daripada ini. Jadi terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz. Jangan tubik lagi ni.